Bab 4.2 subtopik iaitu sistem pembiakan manusia. Okey, mari kita belajar mengenal pasti struktur dan fungsi sistem pembiakan lelaki dan perempuan, berkomunikasi mengenai perubahan fizikal yang berlaku semasa akil balik dan membandingkan dan membezakan gamit jantan dengan gamit betina dalam sistem pembiakan. Baik. Jadi manusia ini dia membiak dengan cara pembiakan seks, okey? Dan sistem pembiakan manusia terdiri daripada sistem pembiakan lelaki dan sistem pembiakan perempuan. Apakah organ-organ yang terlibat dalam kedua-dua sistem tersebut? Okey, jadi sistem pembiakan lelaki dan perempuan ini kedua-duanya dia sangat penting. Pasangan dia tidak dapat melahirkan zuriat jika mana-mana sistem pembiakan mereka gagal berfungsi. Okey. Mari kita kaji struktur sistem pembiakan lelaki dan perempuan. Okey. Ini adalah sistem pembiakan bagi lelaki, ya. Yang mana kalau lelaki ini lebih baik saya mulakan dengan testis. Okey. Daripada testis ini, inilah di mana ovum, sperma itu dihasilkan. Daripada sperma itu testis dihasilkan. Lepas tu sperma itu akan bergerak melalui ductus sperma. Okey, kita tengok ada laluan dia, itu namakan daripada ductus sperma. Dan laluan ini, sperma ini seterusnya dia akan menuju ke arah kelenjar prostat. Dia akan pergi berada dekat dengan kelenjar prostat, di mana di kelenjar prostat itu dia akan digabungkan bersama dengan vesikel semen. Kita ada vesikel semen. Vesikel semen ini dia umpama dia macam nutrien untuk sperma tadi hidup. Vesikel semen ini dihasilkanlah, dia bergabung sekali dengan sperma. Okey. Dan seterusnya apabila dalam keadaan-keadaan yang diperlukan, barulah sperma itu dia akan ditolak pergi ke bahagian uretra. Okey, bahagian uretra, dan seterusnya dia akan pergi ke arah zakar lah. Terusnya pergi ke arah bahagian pembiakan bagi perempuan. Kalau kita lihat di sini, kita juga ada skrotum. Skrotum ini adalah dia merupakan macam pelindung bagi testis. Testis ini dia perlu berada di luar badan. Sebab tu kita lihat skrotum dengan testis ni dia berada luar daripada badan. Supaya dia dalam keadaan dia ada sejuk sikit lah. Okey. Ini kalau bagi lelaki. Okey, ini lelaki. Okey. Tengok ada kalau lelaki dia ada dua testis. Vesikel semen pun kalau kita tengok di sini pun vesikel semen pun ada dua. Okey. Okey, tengok fungsi dia. Vesikel semen membebaskan berdalur yang mengandungi nutrien untuk sperma. Uretra tadi dia merupakan salur untuk mengeluarkan sperma dan air kencing dari badan. Ductus sperma dia menyalurkan sperma daripada testis ke uretra. Kita ada ductus sperma tadi. Okey, lepas tu kita ada zakar, dia memindahkan sperma ke dalam faras perempuan semasa persetubuhan. Skrotum memegang dan melindungi testis. Dan testis ini tempat penghasilan bagi gamit jantan. Dan juga untuk hormon seks jantan lah, iaitu kita ada testosteron. Dia juga dihasilkan di dekat bahagian testis lah. Dan kita ada kelenjar prostat. Fungsi dia adalah untuk menghasilkan cecair yang berkhasiat dan melindungi sel sperma. Okey, kita pergi kepada sistem pembiakan bagi perempuan. Okey. Kalau sistem pembiakan, kalau lelaki tadi kita mulakan dengan bahagian testis, kalau perempuan kita mulakan dengan ovari. Kenapa dia mulakan dengan ovari? Sebab di situlah bermulanya penghasilan bagi ovum bagi perempuan. Ovum. Dan di bahagian ovari ini, ovum tersebut dihasilkan. Okay? Dan seterusnya, bila ovum itu dihasilkan, dia akan dialihkan pergi ke bahagian tube fallopian. Okay? Di bahagian dia akan pergi kepada tube fallopian. Dan biasanya ovum ini dia dihasilkan di antara hari pertama sampai ke hari dia dihasilkan pada hari ke-14 lah. Maksudnya daripada hari pertama sampai ke hari ke-14 dia belum dirembeskan. Dia masih berada di dalam ovari. Maksudnya pada hari ke-14 barulah telur ataupun ovum tadi barulah dia bergerak pergi ke bahagian tube fallopian. Okey, dia pergi ke bahagian tube fallopian, dan untuk 14 hari, 17 dan ke atas itu dia akan berada di bahagian
di bahagian uterus perempuan lah, yang mana dia berada di bahagian tube fallopian dulu. Di bahagian tube fallopian, dia menunggu sperma untuk disenyawakan. Dia berada di bahagian tube fallopian. Kalau berlakunya persenyawaan, barulah dia akan membentuk zygote, dan zygote tersebut dia akan bergerak ke arah uterus, dan seterusnya dia akan menempel ataupun melekat di bahagian uterus. Okey. Lepas tu kita ada bahagian cervix. Kita ada bahagian cervix dan kita ada bahagian faraj. Kalau kita lihat di sini, apakah perbezaan utama di antara sistem pembiakan perempuan dengan sistem pembiakan lelaki? Okey, tengok dulu dengan sistem pembiakan lelaki. Okey. Perbezaan dia utama di sini, apa bezanya lelaki dengan sistem pembiakan bagi perempuan tadi? Kalau lelaki ini aliran keluar untuk sperma tadi dengan air kencing ni, dia adalah menggunakan satu laluan yang sama. Kalau kita tengok di bahagian di atas ni, pundi kecing ini, tengok pundi kecing, saluran dia juga menggunakan saluran yang sama, iaitu dia pergi ke arah uretra dan terus ke bahagian zakar. Maksud dia menggunakan laluan yang sama. Pundi kecing dengan bahagian sperma tadi, dia menggunakan laluan sama. Manakala bagi perempuan tidak, laluan dia lain-lain. Bagi air kencing dia lain, bagi untuk bahagian peranakan dia lain. Maksudnya laluan jalan dia tidak sama. Untuk kencing lain, untuk bahagian peranakan dia, peranakan tu dia lain. Dia tidak menggunakan satu laluan yang sama. Dia tak sama dengan lelaki. Itu beza dia lelaki dengan perempuan yang ketara di sinilah. Dia tidak kalau lelaki dia menggunakan laluan yang sama, kalau perempuan tadi tidak. Laluan air kencing dia lain, laluan untuk bahagian salur peranakan dia lain. Okey. Ini kalau dah nampak lebih jelas lah kalau bagi yang perempuan lah. Okey. Dan kita lihat fungsi-fungsi dia, tube fallopian tadi, dia merupakan tempat persenyawaan antara sperma dan ovum berlaku. Dan ovari ini tempat menghasilkan gambit betina, ovum dan hormon seks bagi wanita. Manakala uterus ni, itu adalah tempat embrio berkembang dan membesar, iaitu kita kenali dia sebagai rahim. Lepas tu kita ada cervix, dia mengeluarkan mukus untuk memudahkan sperma berenang ke dalam uterus. Lepas tu kita ada faraj, yang mana dia menerima sperma dan menjadi saluran di mana untuk bayi itu dilahirkan. Okey, seterusnya. Okey. Dan kita pergi kepada bahagian perubahan fizikal yang berlaku ketika akhir balik. Okey, di dalam akhir balik ni kita bincanglah. Okey, saya rasa semua pun dah tahulah apa yang berlaku apabila kita mengalami akhir balik lah. Kalau biasanya lelaki ini mengalami akhir balik dia pada usia 14 hingga 17 tahun. Dia lambat sikit lah kalau berbanding dengan perempuan 10-12 tahun. Tapi ada juga kes yang mana 8 tahun pun sudah mengalami datang darah haid lah. 10 tahun. Ada juga lewat sampai berbelas, sampai 20-an pun ada juga. Okay, ada kes lah. Tetapi dia bukan semualah. Ada setengah saja. Ada yang awal, ada yang lewat lah. Tetapi kalau lelaki ni dia kebanyakan dia di antara 14, 17, macam tu lah. Okay, bergantung. Kalau apakah perubahan biasanya berlaku pada lelaki? Biasanya kalau lelaki, biasanya peti suara dia, laring dia semakin membesar dan suara dia menjadi garau. Ini yang kita boleh nampak dengan jelas lah. Di mana kalau lelaki ni suara dia semakin garau, maksudnya dia sudah mengalami akhir balik. Okey, yang mana badan dia misai, janggut dia mula tumbuh, bulu ketiak bulu ketiak tumbuh, bulu tumbuh di muka, ketiak dan dada, okey. Dan badan dia dia semakin sasarlah, dia makin membesarlah. Kalau perempuan pula, kalau dia mengalami akhir balik, kita dah tahu dia mengalami akhir balik, dia buah dada dia semakin membesar. Lepas tu punggung dia dia juga membesarlah, padat dengan lebar. Lepas tu tumbuhlah bahagian bulu-bulu bulu-bulu di dekat dalam badan dia lah. Kalau bagi lelaki ni, organ pembiakan dia, testis dia dah mula menghasilkan sperma dan hormon seks. Apakah hormon seks? Kita dah testosteron lah. Okey. Testosteron ni sebenarnya inilah hormon utama bagi lelaki yang
mempengaruhi akhir balik bagi seorang lelaki tu. Hormon pada testosteron dia. Kalau hormon testosteron dia belum dikeluarkan, jadi kelakian dia tu kurang lah. Testosteron ini yang memainkan peranan penting untuk menambahkan sifat kelakian tu, hormon testosteron. Okey. Kalau bagi perempuan pula, ovari dia, organ pembiakan dia, ovari dia menghasilkan ovum dan hormon seks. Okey, dan bulu dia tumbuh di bahagian alat sulit dan berlakulah kitaran head lah. Dia berlaku dia kitaran head. Kalau sudah ada datangnya darah head tu, maksudnya perempuan tu dah mula mengalami akhir balik lah. Dia tak sama dengan lelaki. Lelaki dia susah sikit kita nak nampak lah, kecuali kita mendengar suara dia pecah lah. Suara pecah, itu menandakan dia sudah akhir balik. Okey. Baik, apakah kita pergi pula ke bahagian perbandingan gamit jantan dengan gamit betina pula. Okey. Kita dah belajar apakah dia sperma, kita dah belajar apakah dia ovum. Dan kita ni mesti tahu bahawa sel sperma ini adalah sel yang paling kecil di dalam badan. Sel sperma dia paling kecil. Manakala ovum ini adalah sel yang terbesar bagi badan perempuan. Kalau badan perempuan, ovum dia paling besar. Tapi kalau bagi lelaki, sel paling kecil dia adalah sel sperma. Okey, kalau kita lihat di sini ya. Kita tengok bahagian nukleus. Nukleus berada di kepala sperma itulah. Kalau bahagian lepas tu kita ada bahagian tengah dan kita ada bahagian ekor. Dan lepas tu kalau bagi ovum pula, kita ada lapisan jeli, nukleus dia berada di tengah dia lah. Kita ada cytoplasma dan kita ada membran sel. Okey. Inilah perbezaan dia. Okey. Kita ada video sikit lah, kita tengok di sini. Okey. Ini yang sempat dilihat tadilah. Okey, boleh tengok. Ini adalah bahagian sistem pembiakan bagi lelaki ya. Okey, kita tengok dulu. The penis and the urethra form part of a man's urinary and reproductive system. The scrotum, testicles, vas deferens, seminal vesicles, and prostate gland comprise the rest of the male reproductive system. The testes produce sperm for reproduction and testosterone, the primary male sex hormone. Surrounding the testes is the scrotum. This thick-skinned sac protects the testes and also keeps them slightly cooler than body temperature for normal sperm development. During puberty, the testes increase testosterone production. This causes a sequence of changes, including enlargement of the scrotum and testes, lengthening of the penis, and development of additional adult features. On top of the testes is the epididymis, a coiled tube that collects sperm from the testes and provides an environment for sperm to mature. The prostate gland lies just under the bladder and surrounds the urethra. The prostate produces the fluid in the semen that nourishes sperm. Normally the size of a walnut, the prostate gland enlarges with aging and may also increase in size due to prostate cancer. This puts pressure on the urethra and may result in difficulty urinating. The urethra is a channel that transports urine and semen out of the body. The opening of the urethra is located at the tip of the glans of the penis. Okey, itu bahagian bagi lelaki ya. Okay, kita tengok pula bagi ovum. Okey, ovum. Okey. Okey, kita cuba lihat. Ovulation is a part of the menstrual cycle when the ovary releases a ripe egg, or ovum. Inside the ovary are hundreds of thousands of follicles. Each follicle is a hollow ball of cells with an immature egg in the center. The typical 28-day menstrual cycle begins on the first day of menstrual bleeding.
During the first 7 days of the cycle, a few follicles begin to grow at the same time. These maturing follicles secrete estrogen hormone into the bloodstream to prepare the lining of the uterus for pregnancy. Around day 7, all of the follicles stop growing and begin to degenerate, except for one. This dominant follicle continues to grow and nourishes the developing egg inside it. Around day 12, the follicle secretes a large amount of estrogen into the bloodstream. When the estrogen reaches the hypothalamus and the pituitary gland in the brain, the anterior or front part of the pituitary gland releases a huge surge of luteinizing hormone into the bloodstream. Around day 14, luteinizing hormone causes the follicle to undergo a sudden growth spurt. Right before ovulation, the egg detaches from the inside of the follicle. The bulging follicle releases chemicals, causing one of the two fallopian tubes to move in closer and surround the follicle. The follicle swells until it bursts open, ejecting the egg and fluid from the follicle into the abdominal cavity. In response, the fimbriae, tiny projections at the end of the fallopian tube, sweep across the ovulation site and pick up the egg. Microscopic cilia on the fimbriae's surface transport the egg to the entrance of the fallopian tube. Inside the walls of the fallopian tube, muscular contractions gently push the egg towards the uterus. After ovulation, the egg lives for 12 to 24 hours, so it must be fertilized by a sperm from the male during this time for a woman to become pregnant. If it's not fertilized, the egg dissolves away and is shed along with the uterine lining during menstruation. Okey. Itu dia berkenaan dengan ovulasi lah, bagaimana ovum itu dihasilkan. Okey. Itulah bagaimana dia dihasilkan. Baik. Okey, kita ada sperma, lepas tu kita ada ovum. Okey. Kalau kita tengok di sini, kepala sperma ini dia mengandungi nukleus yang membawa maklumat genetik dan pewarisan untuk diturunkan kepada zuriat, kepada anak. Okey, yang mana ekosperma membolehkan sperma itu bergerak, berenang, okey, sperma melalui faras, uterus dan tube falopio, sistem pembiakan perempuan, dan jumlah sperma normal yang dilepaskan adalah sebanyak 60 juta setiap sentimeter padu. Begitu banyak dilepaskan. Yang mana setiap kepala sperma itu dia mengandungi DNA bagi genetik bagi induk jantan. Manakala ovum ni pula dia adalah berbentuk spira, berdiameter kira-kira 0.1 mm. Dia besar 0.1 mm, boleh nampak. Dan nukleus ovum ini dia mengandungi maklumat genetik dan pewarisan yang diturunkan kepada zuriat anak pula. Maksudnya DNA bagi induk betina dengan DNA bagi induk jantan dia dijantungkan. Dijantungkan barulah dia menghasilkan generasi pewaris lah. Sewaktu kalau kita tengok bagi anak, ada setengah dia ada mewarisi rupa bentuk bagi bapa dia. Tapi ada setengah dia mewarisi bentuk daripada mak dia. Kita ambil contohlah, mata dia mata macam mata mak, kan, hidung macam hidung bapa. Lepas tu mulut dia pula macam mulut pakcik dia sebelah mak dia lagi. Manakala bentuk badan dia macam bentuk atuk dia di sebelah bapak dia. Dia macam itulah. Itu adalah penggabungan genetik tu tadi. Digabungkan bersama jadi dia menghasilkan satu individu yang barulah. Sewaktu kita digalakkan kahwin campur untuk menghasilkan satu generasi yang lebih tahan lah. Okey. Yang ini, apa persamaan dia dengan persamaan dan perbezaan di antara sperma dengan ovum tadi? Kalau sperma, beza dia dengan ovum, pertama dia boleh bergerak. Dia boleh bergerak melalui ekor dia bergerak. Dan dia dihasilkan oleh testis. Lepas tu dia adalah gamet jantan dan dia adalah sel yang terkecil bagi lelaki. Manakala kalau ovum pula, dia tidak boleh bergerak. Dia tidak boleh bergerak, dia yang statik. Dia dihasilkan oleh ovari.
Dia adalah gamet betina. Dia adalah sel yang terbesar dalam perempuan. Jadi apa persamaan di antara sperma dengan ovum ini? Kedua-duanya membawa maklumat genetik dan kedua-duanya adalah sel pembiakan XX. Okey. Kita tengok pula bagaimana animasi bagi sperma dengan ovum ni ya. Kita tengok. Kita ada banyak ni. Okey, kita tengok dulu. Yang sebelumnya ada saya tengok tadi. Basic, no. Keseluruhan. Okey, kita tengok yang ni. Okay. We are going to look at two very crucial and highly specialized cells, egg and sperm cells. These lead to each and every one of us being here, hence they are so very crucial. The female sex cells are known as the ova or egg cells, or ovum for one. The male sex cells are known as sperm cells. Both of these sex cells are known as gametes. Gametes are an organism's reproductive cells. They have half the genetic information that all of our other body cells have, and so are known as haploid. Humans have 23 chromosomes, and most of the cells in our body have 2 of each. So 23 pairs of chromosomes make 46 in total, one from our mother and one from our father. However, gametes, so the sperm or egg cells, only have 1 of each, and which one, whether it is from the mother or the father, is random. This means that each of our gametes can be different from each other, depending on the mix of chromosomes. Although the egg cell and sperm cell have this very important similarity of only 23 chromosomes, they are very different cells to look at. First off, they are hugely different in size. A human egg cell is spherical in shape and around 130 micrometers in diameter. That's 0.13 millimeters. Not very large, but what size do you think a sperm cell is? Have a look at this egg cell being fertilized, and you can see the difference in size. As you can see, there is a lot of sperm. An ejaculation varies but contains at least 20 million sperm per milliliter. That's a lot. In comparison, on average, a woman releases just 1 egg per month. The reason there are so many sperm is to increase the chances of fertilization. When one sperm reaches their egg cell and their nuclei fuse, this gives 2 of each of the 23 chromosomes, and so makes up the 23 pairs and 46 chromosomes in total. The egg cell is large because it goes on to become a new person, and so is packed full of cell organelles, which allow it to create new energy and parts. The sperm, on the other hand, only passes on its nucleus. Let's take a look at what is special about sperm. The head is full of the cell parts that produce energy and also the nucleus. The sperm needs lots of energy to get moving. As you can see, there is a tail that it uses to swim to the egg cell. The sperm has a long journey, while the egg cell doesn't move. You can also see the cap right at the top of the sperm. That's called the acrosome and contains special enzymes. These enzymes are used to break through the protein coating that is around each egg cell. Because this protein varies from species to species, this egg prevents cells from being fertilized by sperm from another species. From this video, you should now know the difference between an egg and a sperm cell. The egg is much bigger, does not move, and contains organelles needed for the fertilized egg to develop into an embryo and onto a new human. Sperm cells are much smaller and motile, and there are millions of them. They only pass on their nucleus, and so are able to be small. And most importantly, you should now know that gametes, so the egg and sperm cells, only contain 23 chromosomes each. This is known as haploid. When the egg is fertilized by a sperm cell,
the 23 chromosomes from each pair up, giving the normal diploid amounts of 23 pairs of 46 chromosomes. Okey, itulah perbezaan di antara gambar jantan dengan gambar betina tadi ya. Okey, setakat itu saja. Nanti kita akan masuk bahagian subtopik kita head. Okey, terima kasih.